Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru selesai program satu hari Ibrah Surah Yasin dengan rakan-rakan di Tangkak Johor. Orang Johor sangat semangat ya untuk mendekati Al-Quran, Alhamdulillah. Dan saya akan berkongsi dengan anda mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut 3 kali wa ayatul lahum, wa ayatul lahum, wa ayatul lahum di dalam surah Yasin, yang merujuk kepada ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini. Wa ayatul lahum yang pertama merujuk kepada tumbuh-tumbuhan. Wa ayatul lahum yang kedua merujuk kepada fenomena malam dan siang. Dan wa ayatul lahum yang ketiga merujuk kepada bahtera di atas lautan. Bila kita merenung dengan panjang ketiga-tiga ayat ini, maka kita akan memahami bahawasanya ayat-ayat ini akan mengukuhkan ayat-ayat Allah sebelumnya dari awal surah Yasin sehinggalah kepada kisah 3 orang rasul dan kisah lelaki dari hujung kota. Mari saya huraikan pada anda. Wa ayatul lahum yang pertama adalah merujuk kepada bumi yang mati, yang Allah berikan kehidupan kepada bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan dengan hujan yang diturunkan. Dan hasil daripada hujan yang turun ini, Allah tumbuhkan jannat, kebun-kebun yang hijau, daripada tamar, daripada anggur. Kemudian Allah sebutkan juga daripada buah-buah ini kamu makan daripadanya. Kemudian wa ayatul lahum yang kedua merujuk kepada fenomena malam, di mana malam apabila ia berlaku, Allah tak benarkan siang untuk berlaku pada masa yang sama. Dia ada tempat yang mengalami fenomena malam dan siang secara serentak. Bagaimana itu berlaku? Ia berlaku apabila Allah telah meletakkan peraturan. Matahari jangan hadir apabila malam muncul. Gelap macam mana pun malam, matahari jangan muncul. Matahari ada masa kamu akan muncul. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Yang penting kamu ada mustaqar kamu. Kamu ada tempat dan masa kamu akan muncul. Tapi bila malam, jangan munculkan diri kamu. Bulan pun Allah letak peraturan. Bulan tidak boleh selamanya purnama. Bulan perlu perlahan-lahan memantulkan cahaya. Kemudian Allah kata matahari tak boleh nak kejar bulan. Bila malam, matahari mungkin nak bantu bulan dengan cahaya yang lebih gemilang, tetapi tak boleh. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Dan malam pula tidak boleh untuk mengatasi siang. Malam daripada bulan, walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak boleh mendesak supaya siang datang segera. Itu peraturan alam. Ada masa siang akan datang, ada masa matahari akan muncul. Just ini peraturan Allah. Sabar dalam tasbih. Wa kullun fi falakin yasbahun. Kemudian wa ayatul lahum yang ketiga adalah merujuk kepada mereka yang Allah selamatkan di dalam kapal yang penuh dengan muatan, yang kalau menurut logiknya, kerana beratnya muatan itu, kapal itu seharusnya tenggelam. Tetapi illa rahmatan minna wa mata'an ila hin, kerana rahmat Allah, kapal bahtera itu tidak ditenggelamkan Allah. Walaupun kapal itu kali pertama dibuat oleh manusia, walaupun kapal itu dibina oleh seseorang yang tidak pernah berkecimpung dalam dunia kejuruteraan perkapalan, namun dengan rahmat Allah, Allah jadikan kapal itu sebagai asbab untuk Nabi Nuh dan orang-orang beriman dengannya selamat. Soalan saya di awal tadi, kenapa Allah susun begini ya? Kenapa pertama sekali membabitkan tanah mati, hidup, ada tumbuh-tumbuhan, jannat, dan petiklah daripada jannat ini hasil-hasilnya. Kemudian ayat yang kedua, wa ayatul lahum yang kedua membabitkan
apa yang berlaku di malam hari. Gelap gelita. Apa peraturan kepada matahari, apa peraturan kepada bulan, apa yang matahari mahu buat tapi Allah tak benarkan, apa yang malam mahu buat tapi Allah tak benarkan. Dan wa ayatul lahum yang ketiga adalah merujuk kepada sejarah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita perhatikan permulaan surah Yasin, Allah menyebut tentang apa yang akan berlaku di akhirat. Bagaimana Al-Quran menerangkan azab Allah kepada kaum kafir. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Bila mereka mati, mereka akan hidup balik di akhirat. Mereka akan diazab, di mana azab ini tiada kematian dan tiada kesudahan. Artinya apa? Al-Quran menerangkan sesuatu yang akan berlaku selepas mati, iaitulah adanya kehidupan selepas mati. Dan 3 orang Rasul sebelum Rasulullah pun menyampaikan perkara yang sama kepada umat-umat terdahulu, iaitulah hakikat negara akhirat, di mana kita akan hidup semula selepas mati. Maka tidak perlu pelik, wa ayatul lahum yang pertama adalah merujuk kepada bukti kehidupan selepas kematian, iaitulah al-ardul maitah. Subhanallah. Kemudian bukan kebetulan ketika babak 3 rasul dipaparkan, tumbuh satu orang lelaki yang memetik jannat, yang memetik qila dukhulil jannah, yang memetik syurga hasil daripada dakwahnya, usahanya kepada kaum yang didatangi 3 orang rasul. Dia memetik hasilnya, usahanya yang telah dilakukan. Dan inilah yang diisyaratkan daripada wa ayatul lahum yang pertama. Afala yashkurun, mengapakah kaum ini tidak bersyukur? Ya, dengan nasihat yang telah dikemukakan oleh 3 orang rasul, dilengkapkan pula oleh seorang lelaki dari hujung kota. Menarik, Allah Ta'ala sebut dalam wa ayatul lahum yang pertama, wa subhanalladzi, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah Maha suci daripada memerlukan pelengkap dan pasangan. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatu, ada pasangan, ada pelengkap. Lihat 2 orang rasul, Allah lengkapkan dengan yang ketiga, fa'azzazna bithalis. Lihat 3 orang rasul, Allah lengkapkan dengan seorang non-rasul, seorang lelaki biasa yang membantu para rasul. Kemudian wa ayatul lahum yang kedua adalah fenomena di malam hari. Apa peraturan yang Allah tetapkan, di mana matahari apabila tidak boleh muncul, maka bulan perlu terus memantulkan cahaya matahari. Tetapi just faham, ada waktu kegelapan lebih mendominasi, ada waktu kegelapan akan hilang. Tugas kamu teruskan memantul cahaya daripada matahari yang terbaik yang boleh kamu kurniakan. Sebenarnya ia menggambarkan keadaan kaum Yasin ataupun kaum dalam surah ini yang terus menerus berada dalam kegelapan. Majoriti mereka, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, majoriti mereka memilih untuk terus berada dalam kegelapan. Sebab itu menarik, Allah Ta'ala menggunakan isim maf'ul, fa idahum muzlimun. Bila malam itu berlaku, mereka memilih untuk kekal dalam kegelapan. Menarik, kerana macam mana boleh kekal dalam kegelapan? Bukankah bila berlaku kegelapan, esok akan cerah balik, esok orang akan dapat cahaya? No, ini berarti muslimun, mereka kekal berada dalam kegelapan. Kegelapan di sini merujuk kepada memilih untuk mempunyai hati yang mati, hati yang keras, tidak ada cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut apabila berlaku malam hari, ia memberikan isyarat kepada kaum yang Allah utuskan 3 orang rasul, tetapi mereka berdegil. Allah utuskan kepada mereka lelaki dari hujung kota, mereka bunuh lelaki ini. Ingat, apabila berlaku keadaan yang begitu kegelapan mendominasi ini, jangan sangka kegelapan akan menjadi juara. Kegelapan, kita kalau duduk di akhir zaman yang penuh dengan majoriti manusia tidak beriman kepada Allah, kita rindu Rasulullah, kita nak dapatkan bantuan Rasulullah. Rasulullah dalam surah Al-Ahzab disebut sebagai mentari yang terang benderang, sirajam munira. Tetapi ingat, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari nak tolong bulan sekalipun, Allah tak benarkan. Matahari ada masanya, dan matahari sudah pergi sebenarnya tuan-tuan. Wal asri,
Waktu asar adalah waktu terakhir matahari, yang juga memberikan isyarat matahari terakhir ini sudah pergi meninggalkan kita. Jadi kita sebagai bulan yang memantulkan cahaya Rasulullah, Rasulullah sumber cahaya, kita memantulkan cahaya perjuangan Rasulullah, kita memantulkan cahaya Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, kita teruskan perjuangan. Dan kita faham umat ini ada fasa-fasanya. Ada fasa gemilang, insya-Allah. Bulan akhirnya akan purnama, insya-Allah. Tetapi kita buat yang terbaik yang kita mampu lakukan sekarang. Allah tidak bertanya sejauh mana orang-orang beriman, tetapi Allah nak tengok kualiti yasa'a kita, kualiti kesungguhan kita. Kemudian peristiwa yang terakhir, wa ayatul lahum, adalah merujuk kepada kemenangan yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh dan orang beriman. Kemenangan yang Allah kurniakan kepada matahari dan bulan yang kekal melakukan tasbih kepada Allah meskipun dikepung oleh kegelapan yang bermaharajalela. Lalu Allah tunjukkan bagaimana Allah bertindak di luar daripada logik manusia. Allah menyelamatkan bahtera Nabi Allah Nuh meskipun ia bahtera kali pertama dibina oleh bukan seorang yang pakar dalam bidang kejuruteraan perkapalan. Hanya Allah memberikan ilmu kepadanya, dan ombak setinggi gunung dengan muatan yang melampau daripada kekuatan yang ada kepada bahtera tersebut. Ini mengingatkan kita kepada kisah sebelumnya, iaitu Allah memusnahkan kaum yang diceritakan dalam surah Yasin dengan cara yang tidak boleh ditafsirkan oleh logik akal kita. Semoga kita lebih mentadabburi surah Yasin apabila kita membacanya pada malam Jumaat. Wallahu a'lam. Terima kasih semua.